Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bersih mahu PRU 15 diadakan hanya selepas pembaharuan dibuat. Berita sepenuhnya. Bersih mendesak agar Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak mencadangkan pembubaran Parlimen sehinggalah penggal sedia ada berakhir pada Julai 2023. Menurut Pertubuhan Pendesak Pembaharuan Pilihan Raya itu, langkah tersebut dirasakan wajar diambil bagi memberi masa yang secukupnya untuk pelaksanaan pelbagai pembaharuan yang diumum semalam. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, Bersih turut mengingatkan bahawa PRU 15 tidak perlu diadakan pada tahun ini seperti disebut-sebut sesetengah pihak. Bersih mengalu-alukan cadangan pembaharuan Ismail Sabri yang diumumkan untuk memperkukuh tadbir urus kewangan politik dan pemisahan tugas di antara peguam negara dan pendakwa raya. Tetapi kami menyeru beliau untuk menetapkan agenda pembaharuan yang komprehensif secara realistik yang berlangsung sehingga 16 Julai 2023 apabila Parlimen terbubar. Mengisi baki penggal Parlimen dengan pelaksanaan pembaharuan adalah sepenuhnya mampu dilakukan selagi Ismail Sabri tidak memohon pembubaran awal Parlimen dan majoriti ahli Parlimen memberikan keyakinan mereka. Perdana Menteri kata Bersih. Bersih juga menggariskan beberapa pembaharuan boleh dilakukan selepas tamat tempoh memorandum persefahaman MOU di antara Kerajaan dan Pakatan Harapan PH pada 31 Julai ini. Pembaharuan selepas Julai sepatutnya menjadi keutamaan semua parti, bukannya hanya perjanjian dua pihak di antara Kerajaan Ismail Sabri dan PH. Usaha ke arah reformasi sebelum PRU 15 akan menjadi tumpuan pelbagai parti untuk memastikan persaingan yang adil pada dan selepas itu, dan bukan hanya perjanjian keyakinan dan bekalan untuk memelihara kerajaan sedia ada. Ia juga harus melibatkan kerajaan negeri secara rasmi untuk membawa perubahan yang sepadan melalui jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan, katanya. Bersih berpendapat sudah tiba masanya untuk memanfaatkan momentum berbilang parti sekarang untuk memajukan mekanisme semak dan imbang serta accountability dalam demokrasi berparlimen negara. Fasa kedua transformasi politik, kata organisasi itu, harus merangkumi Undang-Undang Dana Pembangunan Kawasan Pilihan Raya yang sama rata di peringkat persekutuan dan negeri. Mereka juga menggesa supaya Parlimen diberi tempoh tetap bagi mengelak pilihan raya mengejut tanpa sokongan majoriti 2/3 anggota Dewan dan peruntukan untuk memastikan sekurang-kurangnya 30% perwakilan wanita. Bersih turut mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan cadangan mengehadkan saiz kabinet dan menghalang wakil rakyat daripada mengambil jawatan bergaji dalam badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan atau menjadi duta. Parlimen ke-14 sejak Oktober 2021 adalah yang paling produktif dalam melaksanakan reformasi, walaupun 4 perkara masih belum dipenuhi, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia dikabarkan. Walaupun perkabaran ini belum dapat dipastikan secara 100% sahih, namun tular di media sosial berkahwin tentang perkahwinan Najib dengan seorang Saitro.
Dalam tulisan terkini yang tular ini, seorang cyber trooper, Sima, jadi pilihan Najib Razak sebagai istri muda yang dikahwininya selepas PRU 14. Dalam tular tersebut, dikatakan bahwa perkahwinan itu telah diketahui dan telah direstui Rosmah Mansur. Selain daripada itu, Sima juga menjadi tempat di mana Najib mencurahkan hati selepas kejatuhan BN. Ibu ini juga adalah ibu kepada 3 orang anak yang menjadi sumber inspirasi kepada kebangkitan Najib. Selain daripada itu, dalam tulisan itu juga menyatakan Sima dan Najib kini bahagia di Bukit Tunku. Berita perkahwinan ini telah disambut baik oleh netizen yang disifatkan sebagai Najib lebih daripada mampu. Dan mereka juga berharap supaya Najib dengan segera mengumumkan status perkahwinan untuk mengelakkan fitnah. Ikuti terus pendedahan ini. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Wan Faisal ucap selamat pengantin baru pada Najib. Berita sepenuhnya. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad mengucapkan selamat pengantin baru kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ucapan itu dibuat dalam komen di Facebook Najib yang memuat naik statusnya bersama Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Selamat pengantin baru Datuk Seri, tulis Wan Ahmad Faisal yang mencetuskan perhatian ramai. Setakat laporan ini ditulis, tulisan Wan Faisal itu menerima 383 reaksi dan 197 balasan. Komen itu dibuat selepas tersebarnya sekeping gambar Najib dengan seorang wanita yang mencetuskan spekulasi pemimpin UMNO itu mempunyai keluarga baru. Bagaimanapun, terdapat juga pihak yang membidas tindakan Wan Faisal itu dengan membangkitkan kontroversi lepasnya. Antara perkara dibangkitkan termasuklah isu surat sokongan untuk dipilih sebagai Ketua Pemuda Bersatu dan idea supaya kerajaan mencetak wang bagi menyelesaikan masalah ekonomi. Najib berkahwin kali pertama dengan Tengku Putri Zainah Tengku Eskandar pada tahun 1976 ketika berusia 23 tahun. Mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin dan Putri Nurlisa. Selepas bercerai dengan Zainah pada 1987, Najib berkahwin pula dengan Rosmah Mansur. Mereka memperoleh 2 orang cahaya mata, iaitu Muhammad Nora Samman dan Noriana Najwa. 2 tahun lalu tersebar dakwaan sama bahawa Najib berkahwin dengan seorang wanita berusia 50 tahun. Wanita itu bagaimanapun menafikannya dan membuat laporan polis. Sekian.